لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Baik, malam ni kita masuklah nak membicarakan tentang isi kitab. Kita dah habis dah muqaddimah, yakni pendahuluan kitab Faridah ni. Kita dah habis pada minggu lepas. Maka minggu ni kita masuklah pula pada membicarakan tentang ilmu tauhid. Jadi sebelum kita membincangkan perkara-perkara yang lain, maka terlebih utamalah dahulu kita mengetahui apakah yang dinamakan ilmu tauhid. Yang dinamakan ilmu tauhid itu apa definisinya ataupun apa takrifnya. Baik, tengok ya. Kata Syekh Ahmad dalam kitab Faridatul Faraid ni, dia kata bermula ilmu tauhid itu, tauhid daripada perkataan wahada yuwahhidu tauhidan. Makna dia kalau pada istilah makna pada bahasa, makna tauhid tu ialah mengesakan. Tu makna kalau nisbah ilmu tauhid ni ialah mengesakan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang bagaimanakah kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ilmu tauhid ni dia membincangkan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah tu makna
Macam mana kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid itu salah satu daripada nama. Ilmu tauhid itu nama dia banyak. Bukan satu saja, bukan namanya ilmu tauhid sahaja, tak. Ada yang dinamakan ilmu kalam, ada yang dinamakan ilmu, ada juga orang namakan dia dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, apa lagi, ilmu simpulan iman, banyak lagi lah. Nama dia tu banyak lagi. Tapi semuanya ilmu yang bersangkut dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Syekh Ahmad dalam kitab ni dia ta'rifkan, dia definasikan ilmu tauhid itu ialah ibarat. Ibarat tu makna pertuturan, percakapan daripada, yakni tentang perhimpunan barang, kumpulan barang, perkara yang jenisnya i'tiqad, yang jenisnya jenis i'tiqad. Jenisnya jenis i'tiqad, jenis kena simpul dalam hati, yang dibangsakan kepada agama. Mungkin dengan bahasa macam ni kurang faham kita. Tapi kalau kita ubah bahasa, tapi jangan lari pada maksud. Maksud yang dikatakan ilmu tauhid itu ialah ibarat pertuturan, percakapan tentang sekumpulan perkara yang di dalam agama yang dibangsakan kepada i'tiqad. Mana bila sebut agama tu kan, agama tu ibadat tu terbahagi kepada dua. Satu ibadat yang bangsa zahir, satu lagi ibadat yang bangsa batin. Jadi ibadat yang bangsa zahir itu tak dinamakan tauhid. Ilmu seperti ibadat sembahyang, itu ibadat yang bangsa zahir. Puasa, membayar zakat, pergi haji, itu semua dikatakan ibadat yang bangsa zahir. Baik, dalam agama ni juga ada ibadat yang bangsa kena dalam hati. Amalannya nak di dalam hati. Dia tidak ada di luar. Amalannya dalam hati. Maka itulah yang dinamakan ilmu tauhid. Yakni ilmu yang kita nak guna ilmu tu di dalam hati. Itu disebut ibarat daripada perhimpunan. Mana pertuturan berkenaan dengan sekumpulan ibadat, sekumpulan perkara yang diiktikadkan, yakni yang jenisnya jenis iktikad. Jenis duduk dalam hati. Iktikad tu mana yang disimpulkan dalam hati, yang dibangsakan kepada agama, yakni disandarkan barang yang jenis iktikad tu kepada agama. Jadi ia daripada perintah agama. Perintah agama maknanya perintah Allah, perintah Rasul lah. Yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Jadi ilmu tauhid itu semua benda yang Allah dah tetapkan. Ini kena jenis i'tiqad, yang ni kamu kena i'tiqad. Maka tiap-tiap satu tu ada dalil, ada nas daripada Al-Quran ataupun daripada hadis dan daripada ijma' para ulama. Ada dalil dia, ada nas dia. Itulah ilmu tauhid. Ilmu berkenaan dengan apa ni, seperkara, sekumpulan perkara yang jenisnya jenis i'tiqad, yang jenis kena masuk dalam hati. Jadi ilmu ni termasuklah kata ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengetahui, mengenal sifat Allah tu yang kita nak sematkan dia dalam hati, yang kita nak pahatkan dia dalam hati. Termasuklah ilmu ma'rifatullah tu. Masuk juga dengan ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul, dan apa yang Rasul bawa, apa yang Nabi bawa. Itu semua adalah bersangkut dengan akidah. Baik. Inilah
Bab ilmu tauhid inilah dinamakan teras kepada agama. Teras maknanya tunjang. Itu mana-mana pun kalau kita sebut agama, maka terasnya adalah bersangkut dengan ketuhanan. Bersangkut dengan ketuhanan. Kalau Kristian pun, dia mesti yang paling pentingnya ialah Tuhan. Yang Tuhan tu yang kita nak bicarakan, yang lain-lain tu hanya cabang daripada ketuhanan tu. Baik. Jadi ini ilmu tauhid ini adalah teras ataupun tunjang kepada agama. Maknanya kalau bab akidah ni tak benar, bab akidah ni tak betul pegangan seseorang, maka tuan-tuan sekalian, seperti dia mendirikan rumah di atas selut, di atas lumpur. Artinya rumah tu akan senang runtuh. Jadi agama kalau tidak ada teras dalam diri seseorang, maka agama tu akan mudah runtuh. Jadi teras agama tu tauhid lah. Bila orang tu ada tauhid, ilmu tauhid yang benar, maka agama dia menjadi mantap, menjadi kukuh, menjadi kuat, sehingga tidak senang musuh-musuh untuk meruntuhkannya. Baik. Itu yang kita tengok tuan-tuan. Kalau kita ada ilmu tauhid dengan makna iman kita kukuh, maka datanglah apa pun, tuan-tuan sekalian, kita akan dapat mengatasinya. Itulah faedahnya ilmu tauhid. Semua tu ada dalil. Jangan kata sifat 20 ni tak ada dalil. Dia hanya berdasar kepada akal. Yang tu nanti saya akan huraikan. Sebab akhir zaman ni banyak sangat yang memperlekeh ilmu berkenaan dengan sifat 20 ni tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi okey, tengok. Mana kata dia? Apa yang kita bicarakan. Jadi dalil tu yang diyakinkan. Maksudnya dengan ada dalil tu, kita punya pegangan tauhid kita tu jadi yakin, jadi kukuh, jadi kuat. Okey. Kalau macam tu kan, apa yang dibincangkan, apa yang dibahaskan, apa yang dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Dan bicara ilmu ini, bicara ilmu tauhid ni, dia ada gelanggang dia. Dia ada sempadannya. Kalau ilmu fiqh tu, bicara tentang ibadat yang zuhir. Macam mana nak sahkan sembahyang, macam mana nak sahkan puasa, macam mana nak sahkan zakat, macam mana nak sahkan haji, ibadat haji. Itu bicara tentang ilmu fiqh. Tetapi ilmu tauhid ni atau ilmu usuluddin ni dibincangkan ataupun dibicara di dalamnya itu ialah pada zat Allah Ta'ala. Dan dibicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala, yakni tentang zat Allah Ta'ala. Jadi bila sebut tentang zat Allah Ta'ala ni, bukan diperintah atas kita untuk mengetahui zat Allah Ta'ala tu. Tapi yang kita bicarakan daripada sekira-kira barang, yakni sifat yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, dan barang yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. Barang-barang tu apa dia? Barang tu ialah kena pada sifat, yakni dalam ilmu tauhid ini dibincangkan zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat yang wajib bagi ketuhanannya, dan sifat yang mustahil atas ketuhanannya, dan sifat yang harus bagi sifat ketuhanannya. Yakni kan
Yakni kan bila kita bincang dalam bicara zat ni, ialah kita bincangkan berkenaan dengan sifat. Kenapa? Kerana Allah itu adalah zat yang bersifat. Bukan kita diperintahkan untuk mengenal zat. Kita makhluk, kita benda baharu. Jadi tak mungkin kita akan dapat mengenali zat Allah Ta'ala yang qadim. Zat yang baru macam kita ni mustahil pada akal untuk dapat mengetahui zat yang qadim, zat yang baqa. Mustahil kita nak dapat mengenal. Habis perintah mengenal tu wajib. Perintah mengenal tu hukumnya adalah wajib. Bila kata wajib, kalau lah nak mengenal zat Allah Ta'ala kita tak boleh, maka macam mana kita nak mengenal? Sedangkan mengenal Allah Ta'ala tu syarat wajib kan? Maka syarat kata mengenal tu ialah dengan mengenal sifat Allah Ta'ala yang terbagi kepada 3. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala pada akal, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala pada akal, dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala pada akal. Jadi mengenal Allah Ta'ala tu lebih kepada mengetahui sifat-sifatnya. Yang tu pun nanti kita bincang akan datang, akan sampai masa dia. Jom. Dan tengok. Jadi ilmu tauhid ni juga bukan hanya berbicara tentang zat Allah Ta'ala, nak berkenaan dengan sifat dia, sifat Allah yang 3 tu, tak. Tetapi termasuk juga dan pada segala Rasul demikian juga. Dan pada segala Rasul demikian juga. Yakni kita nak kena kenal juga Rasul. Itu syarat perintahkan untuk mengenal Rasul. Sebab apa tuan-tuan? Mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasul tu nak mengesahkan rukun iman kita. Nak mengesahkan rukun iman kita. Jadi rukun iman tu dia terbagi kepada 2. Rukun iman yang mujmal dan juga rukun iman yang mufassal. Jadi yang mufassal tu 2, iaitulah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu yang mufassalnya. Kalau mujmal tu 6 sekali lah. Baik, yang tu pun nanti saya bicarakan pada masa akan datang. Jadi ilmu tauhid tu lebih kepada nak mengesahkan ilmu, nak mengesahkan iman kita berdasar kepada rukun iman yang 6. Kenapa? Kerana tiap-tiap satu daripada rukun iman tu, kalau kita tersalah pegang, tersalah kita iktikad, maka tuan-tuan sekalian, iman kita jadi terbatal. Terbatal iman kita, tuan-tuan. Contohnya, 5 daripada 6 tu betul dia pegang betul. Percaya dengan Allah Ta'ala, betul dia pegang. Percaya dengan malaikat, betul dia pegang. Percaya dengan Rasul, dengan kitab, betul dia pegang. Percaya dengan Rasul, betul dia pegang. Percaya dengan hari kiamat, betul dia pegang. Tapi tiba-tiba tak percaya dengan qada qadar, dia tersalah yang boleh membawa kepada batalnya rukun iman yang 5 tadi. Yang dia pegang betul-betul 5. Tiba-tiba sampai rukun iman yang ke-6, dia pegang salah. Bila dia pegang salah, rukun iman ni salah satu daripada 6 tu, mana tak betul satu daripada 6 tu, maka batal semuanya, tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh pilih-pilih. Dia kena betul semua sekali.
baru sah iman. Itulah matlamat kita menuntut ilmu, ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian, nak membetulkan pegangan iman kita. Nak membenarkan iman kita tu tuan-tuan sekalian. Jadi Rasul pun wajib kita kena kenal. Macam mana Allah Ta'ala tadi, mengenal sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi dia, mengetahui sifat yang mustahil atas dia dan mengetahui sifat yang harus bagi dia. Maka macam tu jugalah dengan Rasul, yakni kita wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul, berapa perkara, sifat yang mustahil atas Rasul, berapa perkara, dan sifat yang harus bagi Rasul, berapa perkara. Kalau kita tersalah tu, maka tuan-tuan percaya dengan Rasul, tersalah kita pegang, maka tuan-tuan sekalian membawa kepada batal apa ni rukun iman yang kita pegang yang lain. Jaga-jaga tu. Dan pada tengok ya, berkenaan dengan Rasul tu kan, bukan mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul sahaja, yang mustahil Rasul ataupun yang harus bagi Rasul, tapi tengok katanya dan pada segala barang, segala perkara yang didatangkan dia akan segala perkara tu oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya. Jadi termasuk dalam perbicaraan ilmu usuluddin ni ialah berkenaan dengan apa yang Nabi bawa datang. Tengok bila sebut apa yang Nabi bawa datang tu, maka termasuklah beriman dengan perintah solat, perintah puasa. Walaupun solat tu bicaranya pada fiqh, puasa tu bicaranya pada fiqh, tapi perintah daripada Allah kepada Rasul, wajib solat tu, wajib kita kena yakin perintah tu datang daripada Allah Ta'ala. Rasul menyampaikan kepada kita, iaitu bab akidah tu, beriman dengan setiap barang yang Nabi datangkan tu, semuanya itu daripada perintah Allah, yang wajib kita kena patuh, mesti kena patuh. Jadi kan terkadang-kadang lah tuan-tuan ya, minta maaf lah, sambil-sambil saya baca kitab ni kan, jadi saya minta maaf lah sekiranya ada celoteh saya ni yang menyebabkan tuan-tuan rasa bosan ke, saya minta maaf. Jadi kan tuan-tuan ya, bila kita sebut segala perkara yang didatangkan akan segala perkara tu oleh Nabi ni, itu juga termasuk di dalam akidah, keyakinan kita tuan-tuan. Maka tak boleh kita pandang ringan apa yang Nabi perintahkan tu, walaupun benda tu sunat. Bila kata Nabi sunat ni, Rasulullah kata ini sunat, maka tuan-tuan sekalian, beriman dengan benda yang sunat itu wajib, yakni perintahnya tu datang daripada Allah melalui Rasul. Jangan diringankan, jangan diperlekehkan. Tapi tuan-tuan, ni nak mula belatir ni. Ramai tuan-tuan akhir zaman ni kan tuan-tuan ya. Saya minta maaf ni. Memang ada berlaku ni, dengar di telinga saya tuan-tuan sekalian ni. Ramai orang menggunakan hujah. Hujah apa? Dia kata Islam tu kan mudah. Allah Ta'ala ni bukan nak menyusahkan kita. Jadi Islam yang Allah bawa datang kepada Nabi itu agama yang mudah. Jadi tuan-tuan, orang yang berhujah macam tu niat dia tuan-tuan sekalian ialah kalau nak meringan-ringankan perintah Allah Ta'ala, maka tuan-tuan sekalian dibimbangi batal imannya tuan-tuan. Dia tak tahu makna kata Islam tu mudah tu apa makna dia. Dia main pegang ikut akal dia je. Akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, banyak yang kata macam tu. Banyak sangat. Banyak sangat yang kata macam tu. Kata Islam tu mudah.
Jadi tak sembahyang pun tak apalah. Pasal apa Islam tu kan mudah. Tak sembahyang pun tak apalah. Tak ikut hukum-hukum tu tak apa. Pasal Islam tu mudah. Yang pegang macam tu dibimbangi, ditakuti, masuk dalam jumlah kekufuran. Tu yang takut tu. Sebab jahil dengan ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian. Jaga ya. Sebab itulah barang yang didatangkan dengan dia dengan barang Tok dan Rasul tu masuk dalam bab akidah. Contohnya seperti hari kiamat. Tengok hari kiamat tu lah. Bicara hari kiamat tu bicara bukan bicara tauhid tu. Tapi bila Nabi bawa datang kita kena yakini yang Nabi cakap tu ialah datang daripada Allah. Itu adalah akidah. Itu adalah kepercayaan, keyakinan. Tuan-tuan. Dan lainnya. Apa lain daripada hari kiamat tu? Seperti soal munkar nangkir dalam kubur. Azab kubur. Nikmat kubur. Itu semua adalah perkara yang Nabi kata. Bila Nabi kata, berarti itulah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman ni banyak sangat tuan-tuan sekalian firqah-firqah yang menyesatkan lahir ataupun ataupun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir zaman ni tuan-tuan sekalian. Baik. Okey. Baik. Jadi orang yang mengetahui ilmu tauhid ni tuan-tuan ya, apalah faedah yang dia dapat, apalah manfaat yang dia dapat dengan mengetahui ilmu tauhid tu. Kalau mengetahui ilmu fiqh tu, apa faedah yang dia dapat? Oh, kalau mengetahui ilmu fiqh, maka faedah yang dia dapat ialah dia boleh mengetahui dengan ilmu fiqh tu betul ibadat yang dia buat. Kalau dia belajar fiqh, dia tahu dah. Contohnya semayang, bab solat, rukun solat pertama tu ialah niat, contoh niat. Dia tahu niat tu macam mana, terbagi kepada berapa niat, apa makna niat untuk mengesahkan ibadat semayang dia tuan-tuan. Dia tahu baca Fatihah tu macam mana, itu fiqh. Kalau mengetahui hukum fiqh, kalau dia mengetahui ilmu fiqh, maka dia mengetahuilah yang macam mana nak mengesahkan ibadat dia tuan-tuan. Tapi kalau mengetahui ilmu tauhid ni lebih besar skopnya daripada mengetahui hukum fiqh tuan-tuan sekalian. Apa dia dapat? Dan faedah ilmu ini faedah ilmu ni, ilmu mana ni? Ilmu fiqh tauhid ni, faedah ilmu ini, yakni ilmu tauhid ni, apa faedah dia? Dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Tengok. Yang pertama, dapat kemenangan tu dengan makna dapat menang kemenangan, yakni terlepas daripada azab api neraka berkekalan. Tu tuan. Ya, faham tak? Apa yang saya maksudkan? Ini guru saya katalah. Bila kata faedah dia yang pertama dengan mengetahui ilmu usuluddin ni atau ilmu tauhid ini, dia dapat kemenangan. Dapat kemenangan tu, dapat kemenangan apa? Kemenangan yakni ia terlepas daripada azab api neraka yang berkekalan. Dengan makna kalau orang tu tak betul akidahnya dan jatuh kepada kekufuran, wa na'udzubillah, bila dia jatuh kepada kekufuran, maka kekal dalam api neraka Allah tuan-tuan. Jadi apa faedahnya? Faedahnya dengan mengetahui ilmu tauhid ni kan, dia tahu bahawasanya
Oh, iman dia betul. Iman dia begini, betul. Anak percaya dengan Allah begini, betul. Percaya dengan malaikat begini, betul. Maka dia ada panduan. Anak dengan ilmu tauhid itu, anak dia ada panduan bagaimana nak mengesahkan anak akan imannya, tuan-tuan. Itu yang dapat kemenangan. Anak sebab tu tuan tanya, yang ini perkataan guru saya. Tapi perkataan guru saya ni jangan disalah ertikan. Jangan disalah fahamkan. Anak dia kata begini. Allah yarham guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Dia tu makam dia dah jadi syekh. Sebab dia banyak ilmu yang dia tahu. Tapi tawaduknya dia kami panggil baba. Ya, baba tu macam bapa lah. Kami panggil baba je atau bapa lah. Kami panggil macam tu. Bapa, ayah, abah dia lah tu. Jadi kata apa? Dia kata gini. Nak buat maksiat, buatlah. Nak buat jahat, buatlah. Tetapi jaga akidah kamu. Nampak macam dia suruh buat maksiat ke? Saya tak nampak ke situ. Saya nampak tuan-tuan sekalian ialah jaga akidah kamu. Maknanya, kalau orang tu jahat sekalipun, kalau orang tu ahli maksiat sekalipun, tetapi bila akidahnya betul, akidahnya benar, imannya betul, imannya benar, maka tuan-tuan sekalian, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Tetapi sebaliknya, jika orang tu ahli ibadat, malam sembahyang malamnya, siang berpuasanya, Quran dibacanya, zikir tidak ditinggalnya, tetapi akidahnya salah, akidahnya tak betul. Maka tuan-tuan, kalau akidahnya salah, akidahnya tak betul, yang boleh menyebabkan jatuh kepada kekufuran, wa na'udzubillah, kekal dalam api neraka, tuan-tuan sekalian. Itu yang saya faham daripada perkataan guru kami tu. Jadi maknanya akidah tu lebih penting daripada segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Akidah tu lebih penting. Sebab itulah akidah tu adalah teras. Yang lain-lain tu adalah furuk ataupun cabang. Solat sembahyang tu cabang. Puasa tu cabang. Tuan-tuan sekalian. Tapi akidah. Kalaupun dia tak puasa, tapi imannya benar, maka tuan-tuan sekalian, dia masih lagi berpeluang untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan. Tapi kalau dia ahli ibadat, akidahnya tak betul, boleh jatuh kepada kekufuran, ataupun imannya terbatal, dengan tidak mengetahui ilmu tauhid ni, maka tuan-tuan sekalian, wa na'udzubillah, jadi kufur, bila jadi kufur, kekal di dalam api neraka Allah. So, jangan main-main lah. Jadi kita buat live malam ni pun kan dah siri yang kelima dah ni. Bukannya untuk main-main ni. Bukan untuk berseronok-seronok, tak. Tuan-tuan, ini untuk kita jangan stres. Dengan untuk ilmu tauhid jangan stres. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab benda ni benda berat. Benda yang kita ngaji ni adalah benda yang berat. Benda berat sangat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dah diwajibkan untuk mengetahui. Walaupun berat macam mana sekalipun, kewajipan, tetap yang namanya kewajipan. Tak boleh digugurkan. Baik. Okey. Jadi itu faedah dia, tuan-tuan. Nampak bila kata faedah tu, nampak pada faedah tu penting sangat, tuan-tuan. Maka jangan dibuat ringan-ringan dengan ilmu tauhid ni, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kadang-kadang saya jadi hairan manusia ni, tuan-tuan, ya. Tapi yalah, hairan saya tu hanya tinggal hairan sajalah. Yakni tak dapat jawapan lah. Tuan-tuan, tapi jawapannya tu ada pada tangan Allah. Jadi ada di Allah Ta'ala lah. Tuan-tuan, bila kita kata dah faedah ilmu tauhid ni begitu penting, yakni
syurga ataupun neraka seorang letak pada ilmu ni tuan-tuan ya. Maka kadang-kadang ada orang kan buat pandang ringan. Kadang-kadang datang ngaji, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi ilmu tauhid ni tuan-tuan, dia tak boleh tinggal. Walau satu sesi sekalipun. Kenapa? Sebab tinggal satu sesi, kita yang baca tu, dia boleh konstan balik. Kita akan terus berjalan. Kadang-kadang diutamakan benda lain lagi, tuan-tuan sekalian. Utamakan kerja daripada ngaji tauhid ni. Tu masalah lah tu. Nak cari orang zaman kita ni dengan ilmu tauhid ni, tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Bukan satu benda yang remeh atau bukan satu benda yang mudah zaman kita ni, tuan-tuan. Baik, tengok. Malam ni saja ya, kita dah dapat banyak dah ilmu pengetahuan, tuan-tuan. Cuba tengok ya. Tengok ya, ini dah mula masuk isi dah ni, isi kitab dah ni. Okey. Mula-mula dibincangkan makna ilmu tauhid tu apa dia. Lepas tu pula apa faedah yang kita dapat daripada ilmu tauhid tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Syekh Ahmad tulis dalam kitab dia dan agama itu, tengok, agama itu ada sikit tertinggal. Dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Apa untungnya? Untung dia ialah masuk ke dalam syurga kekal. Menang tadi, menang daripada masuk api neraka. Jadi dia tak masuk neraka, berkekalan. Itu makna menang. Beruntung ni pula, beruntunglah dia kerana dapat masuk syurga dengan sebab imannya betul. Dengan sebab imannya benar. Sebab anak kunci syurga nanti di akhirat, tuan-tuan, di akhirat nanti ini Islam sudah tidak diperlakukan lagi. Yang diperlakukan di akhirat nanti itu ialah iman. Islam tu hanya diperlakukan di dalam dunia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau orang tu Islam pada zahir, kalau dia mati, maka kita kena mandikan, kita kena kafankan, kita kena solatkan dia, dan kita kena kebumikan dia di tanah perkuburan orang Islam. Jadi Islam tu digunakan dalam dunia. Kalau dia sakit, pergi ziarah. Kalau dia undang ke rumah dia, kita datang. Dia jemput ada majlis, kenduri kahwin ke, wali mentu urus anak dia ke, datang. Macam tu. Jadi itu adalah hak Islam. Itu di dunia. Tetapi di akhirat sudah tidak ada lagi yang dinamakan Islam. Hanya nak masuk syurga tu, ialah tiketnya adalah iman. Tu kata Miftahul Jannah tu, la ilaha illallah. La ilaha tu bukan berkenaan, la ilaha illallah tu bukan dengan iman ni lah. Baik. Okey, tengok. Lepas tu dibincangkan oleh musannif Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Dia terang kepada kita apa makna agama. Sedangkan ramai yang tak tahu apa dia agama tu. Ramai. Kalau kita kalau tengok di tempat duduk tuan-tuan sendirilah, sama ada di Kuching, Sarawak, ataupun di Kuala Lumpur, ataupun di Bangi, ataupun di Subang Bistari, ataupun di apa tu, nama apa tu, Subang Murni. Kalau kita buat spot check lah, penduduk-penduduk di kawasan kita duduk, kita buat spot check atau buat pancian. Kalau kita tanya dia soalan yang mudah-mudah. Apa makna agama? Tanya pada orang Islam. Saya yakin tuan-tuan, yakin sangat. Sebab yakin saya datang dengan sebab saya dah buat uji kaji dah. Saya dah buat eksperimen dah. Sebab saya nak bergerak dalam masyarakat ni tuan-tuan ya. Baca kitab gini-gini ni.
daripada tahun 1996 lagi. Anak sampai sekarang saya tak berhenti lagi tuan-tuan sekalian. Hanya berhenti dulu 4 tahun saya berhenti itu anak bila saya pergi belajar pula. Anak iaitu tahun 2000 sampai tahun 2004. 2005 saya balik. Anak awal 2005 saya balik tuan-tuan sekalian. Anak jadi 4 tahun tu yang saya rehat. Anak rehat bukan rehat seronok-seronok tak. Rehat pergi belajar pula lagi tuan-tuan sekalian tu. Anak pergi ngaji pula. Anak jadi kan daripada tahun 1996 tu saya bergerak ke masjid demi masjid, surau demi surau, pejabat demi pejabat, anak rumah demi rumah, anak madrasah demi madrasah saya pergi, tuan-tuan sekalian. Anak maka yang saya dapati tuan-tuan sekalian ialah masyarakat Islam kita pada hari ini anak dia tidak memandang anak berat anak dengan agama sehingga-hingganya tuan-tuan sekalian. Anak yang benda yang paling remeh, paling mudah, paling simple dia tak boleh jawab. Anak kalau kita tanya, apa makna agama? Anak tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita tak boleh jawab. Tengok, tapi dengan belajar kitab anak apa itu faraid ni tuan-tuan sekalian, anak kita dapat makna mengetahui malam ni apa makna agama. Anak dan tuan-tuan kena fahamlah. Anak kena fahamlah apa makna agama tu, kena fahamlah. Tengok. Anak dan agama itu ibarat anak daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan dia akan segala hukum tu anak oleh Allah Ta'ala anak bagi segala hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasulnya. Tengok. Itulah makna agama pada istilah tauhid. Tapi kalau agama pada istilah lughah, bila kita sebut dinun, ad-dinu. Dalam bahasa Arab kata agama tu ad-din. Pada istilah lughah ataupun pada istilah bahasa Arab, din tu dengan makna apa? Dengan makna ikut. Dengan makna apa? Dengan makna ikut. Ikut. Din dengan makna ikut. Itu pada istilah lughah. Pada istilah bahasa. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau istilah ulama usuluddin, makna agama tu ialah ibarat, pertuturan, percakapan. Ibarat tu maksudnya ialah ibarat, pertuturan, percakapan. Daripada yang ini tentang perhimpunan segala hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum di sini ni bukan hukum tu bersangkut dengan wajib, sunat, haram, makruh, harus, bukan. Benda yang dihukum. Pasal apa? Allah turunkan kepada Rasul tu ialah perkara yang dihukumkan. Solat dihukumkan wajib. Puasa dihukumkan wajib. Itu yang Allah turunkan kepada Rasul melalui Jibril. Itu yang dinamakan hukum. Jadi maknanya hukum kat sini bukan hukum yang pada wajib, sunat tu tak. Tapi hukum dengan makna mahkumun bih. Benda yang dihukum. Allah hantar tu ibadat tu. Benda tu. Semayang tu, puasa tu, zakat tu, haji tu. Haram minum arak. Minum arak tu dihukumkan haram. Jadi itu perintah yang diturunkan oleh Allah. Jadi hukum tu lah yang dikatakan agama. Yang dihantar akan dia, akan hukum tu atau akan benda yang dihukum tu oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Jadi agama tu dihantar untuk orang yang mukallaf. Orang mukallaf tu maksudnya orang yang sudah sampai umur, yang ada akal, ataupun disebut mukallaf tu ialah baligh, yang sampai umur, kemudian yang akil baligh. Akil tu maksudnya yang ada akal. Kerana orang yang ada akal yang sampai umur ni yang sanggup memikul agama.
Ada pun yang belum berakal ataupun yang belum sampai umur, dia tidak ditaklifkan syarak untuk pikul agama. Maksud pikul agama, pikul hukum tadilah, mahkum mumbih tadi, mahkum mumbihi tu. Orang yang tak berakal, dia tak dipaksa, dia tidak ditaklif syarak, tak diberati oleh syarak untuk memikul agama itu, tidak. Orang yang tidak berakal, orang yang tak sampai umur, kanak-kanak, kanak-kanak pun juga tidak diberati oleh syarak untuk pikul agama. Jadi hukum hakam Allah tu ialah dipikul oleh orang yang mukallaf. Baik, mukallaf atas lidah Rasul. Itu makna agama. Jadi tuan-tuan, saya harap-harap pada malam ni apa ni nyatalah bagi kita kan. Makna agama tu apa dia kan. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, kalau inilah definisi agama, definisi agama tu ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dia datang akan yang dihantar akan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-Nya yang mukallaf. Mana agama tu tuan-tuan? Maka jelas dekat sini tuan-tuan, yang lain daripada ini maka tak dinamakan agama, walaupun dia dipegang oleh sebahagian manusia. Tak jelas lagi kan? Kurang jelas kan? Kurang jelas tuan-tuan. Kalau saya kata gini, tapi jangan sampai timbul fitnah, sudahlah. Saya kata, Hindu tu agama ke bukan? Hindu tu agama ke bukan? Bukan. Apa lagi? Buddha tu agama ke bukan? Bukan. Pasal apa kata bukan, tuan-tuan sekalian? Sebab tuan-tuan sekalian, sebabnya ialah kerana agama tu ialah ibarat daripada perhimpunan hukum yang dihantar akan hukum tu oleh Allah. Sedangkan tuan-tuan dalam Buddha, mana ada hukum yang datang daripada Allah? Tak ada. Mana ada hukum yang datang daripada Allah untuk umat, untuk hamba dia? Tak ada. Dalam Buddha, dalam Hindu, tak ada. Yang ada dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi, tuan-tuan sekalian. Baik, seperti agama mana lagi? Kalau Yahudi itu agama asalnya. Kalau Nasrani itu agama asalnya. Asalnya agama. Tapi tuan-tuan sekalian, bila sudah diselewengkan, masa itulah jadi tuan-tuan sekalian, yang ada tinggal sekarang ni pun dah jadi lain. Jadi lain dah tuan-tuan. Walaupun asalnya memang apa Yahudi itu berdasar kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nasrani itu agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Berdasar kepada kitab Injil. Tuan-tuan, tapi agama Yahudi dan agama Nasrani itu sudah diselewengkan. Maka terbatallah tuan-tuan sekalian. Mana agama itu terbatal. Okey. Jadi mana agama itu? Itu mana agama? Kena ingat. Saya tuan-tuan, kitab Faridah ni tuan-tuan, bab ni saya macam tak perlu tengok kitab dah lah. Bila makna agama tahu dah, ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan segala hukum itu kepada oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul. Macam tu tuan-tuan. Jadi korang tanya, kita jawab terus. Berdasar kitab sekian-sekian, mana agama tu? Sekian. Okay. Tengok ya. Okey, kemudian kata dia yang membawa ini hukum mana yang membawa ni sifat bagi hukum yang dibawa oleh Rasul tadi ni yang dihantar oleh Allah Taala. Hukum mana ataupun benda yang dihukum tu yang mana yang membawa akan mereka itu hukum hakam yang Allah datang tu kalau kita buat membawa ke akan mereka itu, siapa mereka itu tu? Hamba-hambanya yang mukallaf tadi ni.
anak kepada kebajikan yang kekal. Nampak? Jadi maknanya anak bila kita beramal anak dengan hukum hakam yang dihantar oleh Allah Ta'ala kepada anak hamba dia melalui lidah Rasul tadi ni, anak maka membawalah kita kepada anak apa kebajikan yang kekal. Apa kebajikan yang kekal tu? Anak dapat balasan baik daripada Allah, anak berupa pahala. Dengan pahala itulah anak kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala anak ke dalam syurga anak dengan rahmatnya. Anak, jangan anak, jadi itu makna agama tuan-tuan. Ingat tu. Anak itu makna agama. Kena ingat. Anak, kena pastikan kita anak bercakap atas jalan benda yang betul. Anak, ini kadang-kadang kita tanya agama kan. Anak pegangan manusia. Saya pernah buat satu anak ujian tuan-tuan di satu surau yang dalam surau tu saya kira-kira masa tu adalah anak dalam 30 ke 40 orang. Anak tiap-tiap seorang saya tanya, anak apa makna agama? Apa makna agama? Apa makna agama? Anak boleh kata hampir semua menjawab, jawab. Anak jawab tu jawab, tapi jawabnya tuan-tuan anak pakai akal, bukan dengan ilmu, tetapi pakai akal. Anak, jadi akal dia, agama ni tuan-tuan, anak bukan boleh didasar kepada akal kita yang jahil ni, tak boleh. Anak, sebab agama ni datang daripada Allah kepada Rasul. Rasul mengajar kepada sahabat. Sahabat mengaji dengan Rasulullah. Anak, jadi sahabat dapat ilmu dengan Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, maknanya agama tu kena mengaji, kena belajar, bukan pakai fikiran sendiri. Akhir ni tuan-tuan, ramai yang macam tu. Tanya apa makna agama? Maka dia kata, dia kata apa? Dia kata pegangan manusia, pegangan manusia, pegangan manusia. Boleh kata hampir semua jawab pegangan manusia, pegang. Lalu tuan-tuan bila saya kata, okeylah, kau kata pegangan manusia, Buddha tu agama tak? Agama? Salah dah. Hindu tu agama tak? Dia kata agama, salah dah tu. Pasal apa? Sebab tuan-tuan sekalian, Buddha, Hindu, bukan datang daripada Allah. Buddha, Hindu tu datang daripada pemikiran manusia. Maka terbitlah ajaran Hindu, terbitlah ajaran Buddha, berdasar kepada pemikiran manusia. Tetapi tuan-tuan agama Islam ni tidak ada yang terbit daripada ibadat-ibadat itu daripada akal manusia, melainkan benda yang ada dalam perintah Allah dan Rasul dalam Quran dan dalam hadis. Itu yang ulama kaji, ulama dengan ilmu-ilmu yang ulama tu ada dikaji, dimengaji, dikaji. Maka tuan-tuan, maka ulama punya kerja berat. Dia nak takut salah dengan apa yang Allah sampaikan, tuan-tuan. Jadi ulama tu kena banyak ilmu lah. Baik, jaga. Jadi itu makna agama, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi agama itulah yang boleh membawa kepada kebajikan yang kekal. Okey. Kalau kurang faham, mintalah nanti saya nak berhenti seminit dua lagi ni. Maka tuan-tuan sekalian, kita buatlah soalan apa yang kita agak keliru, yang agak tidak faham. Malam ni kita bincang. Ni benda ni banyak lagi ni tuan-tuan. Baik, kemudian kata dia, dan ini dah nampaknya dah sampai tempat untuk kita berhenti dah ni. Sebab tuan-tuan sekalian, ini tempat dah jadi stesen besar dah untuk berhenti ni. Persoalan agama dah selesai dah. Okey. Kemudian kata Syekh Ahmad, dan segala tanda agama itu 4 perkara, yakni tanda orang yang beragama tu mesti ada 4 tanda orang tu beragama. Ini yang kita risau ni tuan-tuan. Kalau tidak ada 4 perkara ni, maka tak boleh dikatakan orang tu ada tanda agama. Tak boleh. Dia mana dia tidak beragama pula dah. Hukum macam tu tuan-tuan sekalian. Tapi dalam kitab Faraid ni, dia bagi pada kita tuan-tuan sekalian
Apakah dia 4 perkara nanti? Tanda-tanda orang tu beragama. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berhenti kat situ. Dan tanda dan segala tanda agama itu 4 perkara. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertinggal definisi tauhid tadi. Boleh Ustaz ulang balik? Definisi tauhid tu dalam kitab tu kata ialah ibarat daripada perhimpunan segala perkara yang diiktikadkan. Dalam kitab, tak ada kitab ke? Cik Maluddin? Ada. Ada kitab. Tengok. Tauhid tu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Agama ni dia terdiri daripada 2 benda. 2 perkara. Ibadat yang zahir, ibadat yang batin. Jadi tauhid tu ialah merujuk kepada ibadat yang bahasa batin dalam hati. Itulah tauhid. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, itulah tauhid. Tauhid tu telah dia. Baik. Jadi tak adalah payah mana baca tu boleh faham dah tu. Baca definisi tu. Ibarat daripada ibarat tu pertuturan percakapan tentang perhimpunan perkara yang diiktikadkan yang dibangsa kepada agama. Jadi kalau ada benda iktikad bukan masa agama, itu bukan tauhid. Tapi kalau benda yang bangsa iktikad yang disandar kepada agama, maka itulah tauhid. Macam tu. Okey. Dengan dalil sebab tu. Bukan kata ulama yang keluarkan saja-saja. Tak. Ada dalil, ada nas dia. Itu ilmu tauhid. Okey. Wallahu alam. Ada lagi? Ada lagi persoalan? Ni ada yang bagi salam ni. Oji bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puan Naimah pun kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada soalan? Ustaz. Ya. Saya nak tanya lagi Ustaz. Ya. Okey. Apa nama? Yang agama, masuk agama tadi, ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf kan. Hukum kat sini maksudnya perintah Allah lah. Perintah benda yang diperintahkan. Suruh buat, suruh tinggal, benda tu. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Tadi masuk bagi hamba yang mukallaf. Mana hamba yang mukallaf tu ialah orang yang sampai umur dan ada akal. Itulah hamba yang mukallaf. Masuk mukallaf tu daripada perkataan taklif. Mukallaf tu mana isim fa'il tu. Mukallaf tu isim maf'ul yang diberati. Mukallaf tu isim maf'ul yang diberati. Maksudnya hamba yang mukallaf tu yang dipikul tanggungjawab beragama tu. Jadi yang mukallaf tu apa? Hamba yang telah sampai umur, ada akal, ada pun kanak-kanak, dia tidak diberati lagi hukum hakam agama. Ada pun orang yang gila, atau kanak-kanak tak sampai umur lagi. Ataupun orang yang tak berakal, orang gila. Orang gila tu tak berakal. Maka orang gila tu tidak diberati oleh syarak, akan memikul agama. Okey, faham dah? Okey, ada lagi soalan?
Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya luar topik sikit boleh Ustaz? Tapi bab tauhid juga ah. Ya. Saya nak tanya sebab saya keliru sikit bab Nur Muhammad. Ada yang cakap makhluk yang pertama dicipta adalah qalam. Ada yang cakap Nur Muhammad. Mana yang kita pegang Ustaz? Nak pegang mana-mana pun tak apa. Sebab itu bukan fardu ain. Itu tak termasuk dalam fardu ain. Tak termasuk dalam fardu ain. Tak termasuk dalam benda yang difardukan. Tak termasuk. Tak nak pegang pun tak apa. Jadi kita abaikanlah. Dah lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ni Cik Puan Juma kata termasuk manusia dan jin. Jadi hamba yang mukallaf tu anak dua. Anak manusia dengan jin. Jadi taklif syarak tu anak dua saja makhluk Allah Ta'ala yang dipikul syarak agama tu. Iaitulah manusia dan jin. Tapi beza tau. Manusia tu mukallafnya lain. Jin pula mukallafnya lain. Tanda mukallaf jin tu apa dia tanda dia? Mukallafnya jin ni ialah lahir saja terus jadi mukallaf. Tapi manusia tak mukallaf lagi. Lahir tu tak mukallaf lagi. Tunggu ada tanda dulu. Tanda dia keluar darah haid dan sebagainya lah. Itu dalam fiqh tu, ada dalam kitab fiqh tu. Wallahu a'lam. Ya, harus saja. Masuk syurga tu harus. Bukan masuk syurga tu harus. Maksudnya kan, Allah memasukkan orang buat baik dalam syurga tu hukumnya harus. Tidak wajib atas Allah Ta'ala. Tidak wajib atas Allah Ta'ala memasukkan orang buat baik dalam syurga. Itu bukan benda wajib. Itu benda harus bagi Allah Ta'ala. Okey, ada lagi? Ada? InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal tub, ya jamil sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika riqa wa anta lam tazal zakahala ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahi yasir alaina kulli asir wa ta'ala alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhama yakhafu minka wa akhaf mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kunubna bika nafika lati la yarab. Arhamna bi qudratika alaina wa la nanakata siqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amr wa sahatan fil jasad wa sahatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan inda hisab wa amana min azab wa nasiba min jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.